Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung lagi pengajaran cikgu dengan standard pembelajaran menentukan dan menjustifikasikan kekuatan satu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah itu kuat dan meyakinkan. So, kita pergi kepada contoh soalan. Okay. Untuk menjawab soalan ni, kita kena guna jadual yang di atas ni. Kita akan refer jadual yang di atas. Okey. Untuk menentukan satu-satu hujah itu kuat ataupun lemah, kita kena tengok kesimpulan. Kesimpulan pada premis ni, adakah ia kesimpulan benar ataupun kesimpulan palsu? Okey, kita tengok premis 1 dia kata kerusi di ruang tamu adalah merah. Kerusi di ruang makan adalah merah. Kerusi di bilik bacaan adalah merah. Kerusi di bilik tidur adalah merah. Semua kerusi di rumah adalah merah. Okey, adakah kesimpulan ini benar? Okey. Kalau kita perhatikan ayat ni, dia tak sebut pun semua kerusi di ruang tamu itu merah. Dia kata kerusi di ruang tamu merah. Berkemungkinan ada yang bukan merah. Dia tak sebut semua. Premis 2, kerusi di ruang makan adalah merah. Mungkin juga ada kerusi di ruang makan yang bukan berwarna merah. Sebab penggunaan perkataan semua tidak digunakan pada premis-premis ini. Maka kesimpulan ini kita boleh nafikan dia adalah kesimpulan yang palsu. So kesimpulan ni kita identifikasikan sebagai palsu. Okey, apabila palsu sahaja kesimpulan, kita boleh buat satu kenyataan bahawasanya hujah kuat atau lemah. Bila diberi sahaja dia palsu, nampak sini, dia mula pada sini ya, step dia yang pertama sini. Okey, kalau dia palsu kita bawa baca ke belah kanan. Jadi maksudnya hujah dia ialah lemah. Okey, so hujah lemah. Hujah lemah. Bila hujah lemah je dia terus jawapan dan tidak meyakinkan. Kenapa hujah lemah dan tidak meyakinkan? Kerana kesimpulan palsu. Okey. So inilah jawapan untuk soalan yang pertama. Bila lemah sahaja kita tak perlu dah nak hurai tentang premis. Maksudnya dia terus tidak meyakinkan. Okey, cikgu pergi kepada contoh yang kedua. Cikgu terus pergi pada contoh yang kedua. Okay. Ini contoh yang kedua. So, untuk soalan ni kita akan tengok kepada kesimpulan dahulu. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Okey, kita tengok sifar 9. Dalam sifar 9, lepas 9, 18, lepas 18, 27, lepas 27, 36. Okey. 9 boleh bahagi 3 tak? Boleh. 18 boleh bagi 3? Boleh. 27 boleh bagi 3? Boleh. 36 boleh bagi 3? Boleh. Jadi bolehlah kita buat kesimpulan bahawasanya kesimpulan ini ialah benar. Kesimpulan ni benar. So, bila benar, kita boleh katakan kat sini hujah tersebut hujah kuat.
Hujah kat sini kuat sebab kita tengok kepada jadual kat sini, kat atas ni kan. Bila kesimpulan dia benar, kita tengok hujah itu kuat. Okay. Bila hujah kuat, kita cek pula premis. 27 ialah gandaan 3. Okay, betul. 81 ialah gandaan 3. Betul, sebab semua nombor-nombor ni boleh bahagi dengan 3. Maksudnya semua premis yang ditulis kat sini ialah benar. Bila semua premis benar, hujah tersebut kuat. Selain kuat apa? Dan meyakinkan. Okay. Kenapa hujah tu kuat dan meyakinkan? Okay, kita bagi lagi sebab dia nak justifikasi. Kerana kesimpulan benar dan semua premis benar. So, inilah jawapan untuk soalan yang kedua. Okey, cikgu pergi contoh yang terakhir. Ni contoh terakhir cikgu bagi. Okey, nak tentukan dia punya hujah lemah, kuat ataupun lemah, meyakinkan ataupun tidak. Kita bermula dengan kesimpulan. Okey, tengok kesimpulan. Semua gandaan 5 berakhir dengan digit 0 dan 5. Okey. Semua gandaan 5. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. So kalau perhatikan kat sini semua berakhir dengan 5, 0, 5, 0, 5. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan kat sini, kesimpulan yang diberi adalah benar. Kesimpulan diberi adalah benar. Okay. So bila kesimpulan tu benar je, maksudnya hujah diberi ini kuat. Okay. Sekarang kita nak tengok meyakinkan ataupun tidak. Okay, kita cek. 11 darab 5, betul 55. 12 darab 5, betul 60. Jadi jawapan untuk soalan ni, hujah kuat dan meyakinkan kerana kesimpulan benar dan semua premis benar. Okey, cikgu harap semua faham untuk menentukan hujah tersebut benar, kuat ataupun lemah, meyakinkan ataupun tidak. Jadi untuk uji kefahaman, cikgu nak awak jawab soalan latihan yang cikgu sertakan dalam WhatsApp kumpulan ya. Okey, terima kasih.